Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Han daripada 66 Pivot. Okey, atas pertanyaan saudara Khidir Sanusi, iaitu exhaust manakah yang lebih baik, adakah exhaust panjang atau exhaust pendek, maka tercetusnya idea untuk kami membincangkan tentang konsep exhaust dahulu sebelum kita bincang lebih detail di episod yang akan datang tentang perbezaan antara exhaust panjang dan exhaust pendek. So topik hari ini kita akan berkenalan dengan tentang sistem exhaust ataupun basic exhaust system. Alright. So jom lihat penerangannya di dalam video ini. Alright, untuk kita nak mengenali tentang sistem exhaust, kita perlu tahu apakah dia fungsi exhaust di dalam enjin kita. Kenapakah exhaust ini dibina untuk enjin kita, untuk motosikal kita dan juga kenderaan-kenderaan seperti kereta, lori dan sebagainya. Okey, exhaust ini mempunyai 3 fungsi yang utama. Okey, yang pertama ialah fungsi exhaust adalah memastikan untuk mengalirkan semua bahan bakar yang terhasil, iaitu seperti karbon monoksida, karbon yang terhasil semasa proses pembakaran ini dialihkan dan dikeluarkan dengan cara selamat. Okey, iaitu enjin kita yang kebanyakan motosikal berada di bahagian hadapan, di mana berada di hadapan penunggang. So oleh itu exhaust ini dibentuk dan juga direka supaya asap exhaust ini dialihkan ke belakang. Begitu juga dengan kereta. Kebanyakan kereta enjin berada di depan, maka exhaust ini dapat mengalirkan udara-udara yang terbakar ni ke belakang, iaitu di bahagian belakang supaya tidak terkena, supaya penunggang dan juga pemandu tidak mengambil udara karbon monoksida yang berbahaya. Alright, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi dia adalah untuk mengurangkan bunyi. Itu adalah fungsi yang terdapat di dalam exhaust. Okey, fungsi yang kedua ianya digunakan untuk mengurangkan bunyi. Okey, seperti yang kita tahu, semasa proses pembakaran, okey, bahan api ini akan dimampat. So apabila bahan api ini dimampat, maka akan terjadinya spark daripada spark plug. So sistem enjin kita akan mengalami letupan, iaitu dengan cara letupan saja daya dapat dihasilkan untuk terus memacu kita punya crankshaft. Okey. So letupan ini akan menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Oleh itu exhaust digunakan untuk mengurangkan bunyi yang terhasil daripada proses letupan tersebut, proses pembakaran tersebut. Dan yang ketiga, of course, exhaust juga digunakan untuk memantapkan lagi kuasa yang terhasil oleh enjin. Okey, ianya digunakan untuk memastikan enjin ini juga dapat bekerja dengan lebih padu supaya tidak akan kehilangan kuasa semasa proses ianya bergerak, semasa proses enjin itu bekerja. Alright, jom kita kenal apakah parts-parts yang sangat important, yang sangat penting di dalam sistem exhaust. Okey, yang pertama seperti yang kita tahu, ini adalah enjin kita, yang mana di sinilah kebuk pembakaran, yang mana bahan api akan dimasukkan ke dalam. Dengan semasa proses spark plug dihidupkan, bahan api ini akan terbakar, dan bahan yang terbakar ini akan dialihkan melalui benda pertama yang terdapat di dalam sistem exhaust, iaitu manifold. Okey, manifold ini digunakan untuk mengalirkan bahan api ini supaya tidak ada bahan api yang teralir itu masuk semula ke dalam kebuk pembakaran. Itu yang pertama, fungsi dia. So size manifold adalah sangat penting untuk memastikan tidak berlakunya back pressure yang direct. Okey, kita memerlukan back pressure di dalam sistem enjin untuk ianya bekerja. Walau bagaimanapun kita tidak mahukan back pressure yang direct. Contohnya, jika kita mempunyai size watt yang contohnya 27 atau sebagainya, kita hendaklah memastikan bahawa manifold kita ini lebih besar supaya tidak ada bahan bakar ataupun udara yang terhenti di hadapan manifold. So manifold ini adalah yang sangat penting di dalam design. Ianya perlulah lebih besar daripada lubang exhaust supaya bahan bakar yang terbakar tadi dapat dialihkan terus ke dalam manifold. Itu adalah perkara pertama, iaitu manifold ataupun dikenali juga dengan header. Part yang kedua dikenali juga dengan mid pipe. Okey, mid pipe ini selalunya akan mempunyai beberapa komponen yang penting. Okey, antaranya ialah auto sensor, yang mana digunakan untuk membuat pencaturan terhadap bahan bakar yang terhasil daripada sistem pembakaran tersebut. Jikalau ianya mengandungi sebarang
bacaan bahan bakar ataupun bacaan petrol yang tinggi, maka ia akan membuat minor adjustment kepada ECU supaya bahan bakar yang disuntik masuk ke dalam kebuk pembakaran ini dapat dikurangkan. Okey, dan yang kedua ialah catalyst converter. Catalyst converter ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan lagi bunyi yang terhasil semasa proses pembakaran. Okey, so oleh itu kalau kita tengok kebanyakan orang apabila mereka membuang sahaja catalyst converter, bunyi deruman enjin akan lebih kuat. Okey, enjin dapat menghasilkan bunyi yang lebih kuat, exhaust tu akan lebih kuat bunyi dia kan. So kenapa? Kerana di dalam catalyst converter ni kebiasaannya dia akan terdapat beberapa valve, tension valve yang mana digunakan untuk mengurangkan. So apabila asap ini bergerak masuk, dia akan melalui beberapa valve, kemudian akan mengalir dan keluar ke dalam exhaust kita, melalui bahagian exhaust kita. So catalyst converter ni adalah salah satu cara juga bagi ianya memastikan bahan bakar seperti petrol ataupun bahan suntikan api yang masuk yang berlebihan tadi ini dapat disimpan di dalam catalyst converter, yang mana akan lama kelamaan dia akan terbakar dengan sendirinya oleh kerana heat yang masih berada di dalam exhaust. Okey, supaya tidak ada limpahan minyak ataupun bahan bakar atau karbon monoksida yang berlebihan keluar daripada exhaust kita. Itu juga adalah fungsi catalyst converter. Yang ketiga, kalau kita perasan, biasanya kita akan ada butterfly valve atau kita kenali ataupun dia dikenali sebagai back pressure valve. Okey, ini adalah komponen yang sangat penting di dalam pembikinan enjin. So oleh itu kebanyakan masa enjin exhaust ini akan didesain dan mereka akan memastikan back pressure valve ini diletakkan di tempat yang sepatutnya. Okey, ada masa kita akan lihat, contohnya kalau kita ada beberapa biji motor yang mana back pressure valve ni juga mereka akan letakkan di kawasan cantuman exhaust kan. Contohnya kalau kita ada cantuman exhaust, maka mereka akan letak di bahagian cantuman exhaust. Bergantung kepada cara untuk mereka mendapatkan back pressure di dalam exhaust ini. Kenapa mereka memerlukan back pressure? Kerana untuk memastikan enjin ini dapat beroperasi dengan lebih mantap, dapat menghasilkan daya torque ataupun daya tujahan yang berkekalan, maka back pressure diperlukan di dalam exhaust untuk memastikan valve sebagai dan juga bahan bakar yang masuk tadi itu tidak keluar dengan cepat. Okey, seperti yang kita tahu semasa proses intake ataupun proses lejang masukan, bahan bakar akan masuk ke dalam kebuk pembakaran. Walau bagaimanapun, kita hendaklah tahu bahawa dalam sistem 4 lejang, valve exhaust masih lagi terbuka. Kenapa? Kerana bahan bakar yang masuk ini akan menolak exhaust yang keluar. Okey, apabila bahan bakar ini masuk dan exhaust ini keluar, okey, which is asap ini keluar daripada lubang exhaust, maka kita memerlukan back pressure untuk menahan supaya tidak ada bahan bakar yang masuk ini terus keluar ke dalam exhaust kita. Okey, so oleh itu back pressure diperlukan untuk memastikan bahan bakar ni tidak bahan campuran bahan api ataupun kita punya campuran udara dan bahan api ni tidak keluar, yang bersih yang belum terbakar ni tidak keluar straight kepada lubang exhaust. So oleh itu back pressure diperlukan di dalam exhaust. Alright, selalunya mereka ada beberapa setting. Okey, untuk back pressure valve ini mungkin beberapa RPM mereka akan mula menutup sedikit lubang exhaust supaya ada sedikit back pressure di dalam exhaust kita, supaya enjin ini continuously dia akan produce daya untuk memacu motor pergi dengan lebih padu. Alright, yang kedua juga fungsi untuk back pressure valve ini adalah juga antaranya adalah untuk mengurangkan bunyi lagi kan. So apabila letupan ini terus berlaku di dalam bahagian exhaust ini, bahan bakar yang masuk dan bunyi letupan yang masuk ni dapat dikurangkan dengan menutup sedikit kita punya back pressure valve, maka bunyi akan semakin dapat dikurangkan. Okey, yang ketiga kalau lihat di sini adalah bahagian yang penting, which is muffler. Okey, muffler ni ada mempunyai dua tugas yang penting, iaitu yang pertama ialah dia akan memastikan bahan bakar ni, okey, asap yang keluar dengan bunyi ni dapat dikurangkan lagi. Okey, bunyi ini dapat terus dikurangkan. So muffler ni, okey, seperti yang kita tahu, bahan bakar yang keluar sekarang ini akan membawa bunyi bersama dengan dia.
So muffler ni seperti yang kita tahu ni akan terdapatnya fiber-fiber di dalam muffler ni yang mana mempunyai ruang-ruang yang dapat menyerap bunyi. Muffler juga berfungsi untuk menambah lagi back pressure di dalam enjin. Okey, dengan adanya muffler ini maka akan terhasilnya iaitu turbulence di dalam exhaust. Okey, disebabkan udara-udara akan mula masuk ke dalam kawasan-kawasan yang mempunyai fiber ni, maka akan terhasilnya low pressure dan menghasilkan turbulence di dalam muffler. Seterusnya turbulence ini juga dapat membantu untuk menghasilkan back pressure di dalam sistem exhaust kita. So lepas ini kita akan cuba menjawab adakah terdapat sebarang kebaikan jikalau kita menukarkan sistem ini kepada full system. Adakah terdapat sebarang kebaikan andainya kita tukar muffler standard ini kepada muffler aftermarket seperti slip-on, ataupun adakah terdapat sebarang kebaikan andainya kita tukar mid pipe dan juga muffler dengan komponen-komponen yang terdapat seperti catalyst converter ni kita tukar terus dengan muffler, kan? Ataupun adakah terdapat sebarang kebaikan jikalau kita buang terus kita punya exhaust system yang standard yang terdapat pada motosikal ni dan digantikan dengan aftermarket seperti Leovin, Sakrapovic dan sebagainya. So untuk hari ini saya harap kita dapat mengetahui basic exhaust system, dan jikalau anda masih terdapat sebarang pertanyaan, jangan lupa untuk drop komen, kita akan cuba untuk menjawab, dan jangan lupa untuk subscribe kerana subscribe itu adalah gratis. Thank you very much.